Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Alang-alang dah singgah dekat channel ni, jemputlah untuk subscribe and jangan lupa untuk turn on notification sekali dan subscribe. Jom kita start the video. Okey, Carol nak flashback sikit. Pada 15 Mac tahun 2022 ni, Carol ada post satu video tentang seorang lelaki yang di mana dia dikenakan penjara selama 20 tahun di atas kesalahan yang dia tak buat. Korang faham tak? Dia tak buat pun benda tu, tapi dia kena penjara. Macam mana dia boleh kena penjara? Kalau korang nak tahu, korang kenalah tengok video tu. Link Carol sediakan dekat bawah. Tapi apa yang Carol nak sampaikan adalah lelaki tu tak bersalah, tapi dia dipaksa untuk mengaku bersalah. Dia macam ni guys, selagi lelaki tu tak mengaku bersalah, selagi itulah dia kena tibai sampai lunyai, sampai dia dah tak tahan sangat kena tibai, dia terpaksa mengaku atas kesalahan yang dia buat tu guys. And then dia pun dipenjarakan walaupun sebenarnya dia tak bersalah. Kenapa Carol flashback? Sebab cerita yang bakal Carol ceritakan kejap lagi ni, cerita dia lebih kurang sama je dengan lelaki tu. Cuma kalau berdasarkan cerita yang lepas, lelaki tu dipaksa untuk mengakukan. Tapi untuk cerita kali ni, orang yang tak bersalah dalam cerita ni dikenakan penjara selama 48 tahun dan hukuman tu berdasarkan daripada mimpi mangsa. Mimpi tau. Memang tak logik mat kalau mimpi boleh jadi bahan bukti. Memang insane lah cerita dia. Jom kita go through case ni guys. Kes ni bermula pada malam 16 Ogos 1987 di sebuah kawasan kejiranan yang bernama Five Points, Denver, Colorado. Ada seorang perempuan ni, Carol just gelarkan dia sebagai Emily je lah. Kenapa Carol yang gelarkan pula? Perempuan ni tak ada nama sebenar ke? Kalau korang nak tahu, nama sebenar perempuan ni tak pernah direvealkan langsung dekat mana-mana media. Media tak pernah tahu nama sebenar perempuan tu guys. Okey, cerita dia, Emily masa waktu kejadian dia berumur 23 tahun dan pada malam 16 Ogos 1987 tu dia keluar minum-minum dekat satu bar ni guys. And then dah lepas minum tu dia pun baliklah ke rumah dia dalam keadaan mabuk. Masa tu Emily ni bukan seorang-seorang guys. Masa tu Emily ni bersama dengan 3 orang lelaki yang merupakan kawan dia lah, yang di mana ketiga-tiga orang tu minum sekali dengan Emily masa dekat bar tadi tu guys. Bila dah sampai dekat rumah dia, disebabkan dia terlalu mabuk, dia terus terbaring tak sedarkan diri. So masa dia tengah terbaring tu, tiba-tiba dia macam rasa ada someone yang cuba untuk buka baju dia, cuba untuk pegang tubuh badan dia. Bila dah macam tu, takkanlah dia nak berdiam diri kan. Dia pun cubalah untuk menepis tangan yang sedang buat something ke atas badan dia tu, namun dia gagal guys. Yelah man, mabuk keras, memang tumbang habis dia time tu. And suddenly, dia memang dapat rasakan yang diri dia sedang dicabul dan dirogol oleh seorang lelaki. Dah lepas kena rogol, lelaki tu bukan nak stop, tapi si lelaki tu pergi heret si Emily untuk naik ke tingkat atas rumah Emily. And then si lelaki tu pergi sambung rogol si Emily tu dekat bahagian tingkat atas rumah dia pula. Dah lah kena rogol mat, Emily kena belasah dekat bahagian muka pula tu. Kena rogol, kena belasah. Tak lama lepas tu Emily dapat rasakan yang lelaki tu dah stop. And bila dia buka je mata dia, dia tengok lelaki tu dah tak ada dah dekat rumah dia. Berbakikan tenaga yang dia ada, dia terus bergegas ke rumah adik dia. Rumah adik dia tu tak jauh pun daripada rumah dia, area-area situ juga sebenarnya. Sampai je dekat rumah adik dia tu, si Emily ni pun terus call polis. And tak lama lepas tu polis pun sampai, dan disebabkan keadaan Emily yang sangat teruk time tu, dia dibawakan ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Bila dah dirawat, doktor mengesahkan yang Emily memang dirogol di bahagian faraj dan juga di bahagian dubur. Bahagian sebelah mata dia rosak dan tengkorak kepala dia retak pada 6 bahagian. Korang just imagine, kalau dah cedera macam tu, maksudnya si perogol tu memang belasah dia kau-kau punya guys, sampaikan tengkorak kepala boleh retak. Korang bayangkan. Selepas Emily dirawat, polis pun mula ambil keterangan tentang apa yang berlaku ke atas diri dia semasa kejadian. So Emily pun ceritakan from A to Z pasal apa yang jadi dekat diri dia. And then sampai satu masa tu, polis pun tanya dekat dia, awak dapat cam tak muka suspek masa kejadian tu berlaku? Masa Emily kena rogol tu, Emily mabuk teruk. Jadi masa nak jawab soalan polis tu, dia jadi macam terpinga-pinga lah. Dia cuba untuk ingatkan balik muka si penjenayah tu kan. Tapi dia memang tak ingat lah. Yang dia ingat hanyalah penjenayah tu berkulit hitam dan rambut dia macam ikal-ikal sikit. Tu je yang dia bagi tahu dekat pihak polis semasa siasatan dijalankan. Selepas dah beberapa hari kemudiannya, masa Emily masih berada dekat hospital, masa tu dia tengah tidur tau. And then masa dia tengah tidur tu, dia bermimpi sama macam kejadian dia dirogol. Korang faham tak? Dalam mimpi dia tu sama macam situation dia kena rogol, sama macam situation dia kena pukul semasa kejadian tempoh hari. And part paling best dalam mimpi dia tu, dia nampak muka orang yang rogol dia, orang yang pukul dia tu. Dan orang tu adalah Clarence Moses L, yang dimana lelaki tu tinggal tak jauh pun daripada rumah Emily. So point dia dekat sini, lelaki yang dia mimpi tu
kulit lelaki tu sama macam apa yang dinampak sewaktu kejadian sebenar. Kan tadi dibagi tahu dekat polis yang dia tak nampak sangat muka orang tu kan. Yang dinampak hanyalah kulit dia berwarna hitam dan rambut lelaki tu jenis rambut yang ikal-ikal kan. Kalau korang nak tahu, Clarence adalah lelaki berkulit hitam dan mempunyai jenis rambut yang ikal juga, sama macam keterangan yang dia bagi dekat polis masa sebelum ni guys. So bila si Emily ni mimpi macam tu je, dia terus terjaga daripada tidur dan dia terus termenung sambil berfikir, aku rasa Clarence tu lah orang yang rogol aku. Mimpi aku ni aku rasa bukan satu kebetulan. Aku rasa mimpi aku ni adalah satu petunjuk. Apa lagi, lepas dia dah fikir macam itu, dia terus buat panggilan polis and terus bagi tahu apa yang jadi dekat dalam mimpi dia tadi tu kepada pihak polis. And kalau korang nak tahu, pihak polis boleh pula percaya dengan apa yang berlaku dekat dalam mimpi Emily tu. So polis pun terus tanya dekat dia, awak kenal tak orang yang ada dalam mimpi awak tu? And si Emily pun terus jawab, ya, saya kenal orang tu. Orang tu duduk tak jauh pun daripada rumah saya. Apa lagi, berpandukan dengan apa yang si Emily bagi tahu dekat pihak polis, diorang pun terus bertindak pergi ke rumah Clarence dan kemudiannya pihak polis pergi bawa Clarence masuk ke balai untuk memulakan sesi soal siasat. Masa sesi soal siasat tu berlangsung, si Clarence ni confirm lah tak mengaku bersalah babe. Bila ditanya, adakah engkau yang merogol Emily? Confirm lah dia tak mengaku. And dia siap bagi tahu dekat polis yang di mana semasa kejadian tu berlaku, dia tak ada pun datang dekat area rumah si Emily tu. Tapi disebabkan si Emily ni betul-betul confirm yang Clarence lah yang pergi rogol dia, pihak polis pun bawa bukti ni ke pihak mahkamah dan pihak mahkamah pun buat keputusan yang di mana apa yang Emily mimpi tu boleh dijadikan bahan bukti. Mimpi boleh jadi bahan bukti, Mat. Kau fikirlah. Aku sendiri pun tak faham macam mana mahkamah dekat sana boleh guna pakai bukti yang hasil daripada mimpi. Korang just bayangkan je lah, kalau mahkamah dekat Malaysia guna mimpi sebagai bahan bukti, tak kepisang tu guys. Silap-silap ramai je orang yang tak bersalah kena tangkap atas kesalahan yang diorang tak buat. Yelah, boleh terima petunjuk daripada mimpi sebagai bukti atas kesalahan yang belum tentu orang tu yang buat tau. Kalau mimpi tu betul and ada bukti-bukti lain yang kuat, okey lagi lah. Bukan tak ada dekat Malaysia ni kes diselesaikan hasil bantuan daripada mimpi tau. Salah satunya adalah kes 3 beradik mati lemas. Kes ni berlaku dekat Alus Nibong and sehari sebelum penangkapan penjenayah, bapa mangsa mimpi yang anak dia yang dah meninggal tu datang bagi tahu something dekat dia and benda tu dijadikan sebagai petunjuk untuk buat tangkapan ke atas penjenayah. Dan selepas tu memang ada bukti-bukti yang lain lah. Kalau macam kes ni kira okey lagi lah. Dia macam ni, dia ada mimpi, lepas tu dia ada bukti yang lain. Tapi kes Clarence ni dia guna mimpi sahaja sebagai bahan bukti and tak ada pun bukti yang lain. Setakat kulit hitam, rambut ikal, ramai je orang yang macam tu dekat sana. And disebabkan mimpi ni jadi bahan bukti, peluang untuk Clarence bela diri jadi semakin tipis guys. Benda yang lagi tak boleh brain, bukti DNA Aimani suspek yang ada dekat badan Emily tak dapat dikenal pasti guys. Mungkin teknologi DNA masa tu tak secanggih macam sekarang ni, ataupun ada something wrong ke atas ujian DNA tu pun tak tahulah. So guys, walaupun tak ada bukti fizikal yang dapat dikaitkan dengan Clarence masih didakwa bersalah ke atas kes Emily ni. Dan selepas beberapa kali perbicaraan, pada 7 April 1989, Clarence secara rasminya didapati bersalah atas dakwaan merogol, menyerang dan pecah masuk rumah. So dia dijatuhkan hukuman penjara selama 48 tahun. Ulang lagi sekali, 48 tahun babe. Sehari pun dah rasa lama, ini lagi 48 tahun guys. Selepas dijatuhkan hukuman dan dipenjarakan, confirm lah si Clarence ni rasa apa yang jadi dekat diri dia sekarang ni, time tu, tak adil babe. Dia jenis orangnya yang tak mengalah tau. Dia masih lagi nak membuktikan yang dia tak bersalah dengan cara menghantar rayuan kepada pihak mahkamah untuk melakukan ujian DNA sekali lagi dekat barang-barang bukti guys. Contohnya macam cadar tilam, baju mangsa dan juga DNA Aimani. Part yang paling bestnya dekat sini, perjuangan dia untuk membuktikan yang dia tak bersalah tu disokong oleh banduan-banduan yang lain yang ada dekat dalam penjara tu guys. Banduan-banduan tu semua siap collect duit tau, and bagi duit tu kepada Clarence supaya Clarence dapat buat ujian DNA tu sekali lagi. Bukan sikit tau, $1,000 mat hasil collection daripada banduan-banduan yang ada dekat dalam penjara tu. Tadi kita cerita part yang best kan, ni part yang sedih pula. Kalau korang nak tahu, selepas beberapa minggu rayuan Clarence dihantar, tak tahu macam mana bahan-bahan bukti untuk Clarence ni dibuang oleh pihak polis. Walaupun dekat setiap bahan bukti tu dah tertulis do not destroy, tapi dibuang juga. Korang rasa kenapa? Adakah ini satu konspirasi atau ada kena mengena dengan tangan-tangan gaib untuk menyelamatkan diri masing-masing? So disebabkan perkara ni, rayuan Clarence ditolak oleh pihak mahkamah. Bila si Clarence tahu je yang si polis-polis bodoh tu pergi buang barang-barang bukti kes dia sesuka hati, dia cuba hantar surat untuk saman pihak polis. Pepatah pernah berkata, sudah malang ditimpa tangga. Lepas barang bukti dah kena buang, surat saman Clarence untuk saman pihak polis pun ditolak oleh pihak mahkamah. Dia macam dah tak ada harapan
lagi, dia macam dah tak ada chance langsung untuk buktikan yang dia tak bersalah tau. Memang nampak tak ada chance langsung ni. Jadi start from now on, dia dah nampak dah dia memang dah tak ada peluang langsung. So dia pun just give up macam tu je lah. Memang dah tak ada jalan lain untuk buktikan yang dia tak bersalah. Habis tu bukti semua dah dibuang. Okey, sekarang ni kita dah sampai kepada part yang paling interesting sekali guys. Orang kata tu plot twist untuk kes ni. Pada Disember 2013, iaitu selepas hampir 25 tahun Clarence meringkuk dekat dalam penjara, Clarence ada terima satu surat daripada seorang yang bernama Elsie Jackson. Dalam surat tu dia cakap macam gini Bro, Clarence Moses L, I really don't know what to say to you, but let's start by bringing what was done in the dark into the light. I have a lot in my heart. I don't know who working on this, but have them come out and see me. It's time, Elsie. Lepas dah selidik dengan mendalam, rupanya si Elsie Jackson ni pun adalah seorang banduan daripada penjara lain yang di mana dia sedang menjalani hukuman penjara ke atas kes rogol dan serangan seksual yang berlaku pada tahun 1992. Selepas wakil Clarence berjumpa dengan Elsie Jackson, si Clarence ni macam dah happy gila lah. Sebab Elsie Jackson ni dia dah mengaku dia adalah orang yang merogol Emily. Elsie pun dah ceritakan kronologi pada hari kejadian tu. So memang betul si Elsie ni adalah penjenayah sebenar untuk kes Emily. And kalau korang nak tahu, tadi Carol ada cerita yang si Emily tu pergi minum dengan 3 orang kawan lelaki kan. Kalau korang nak tahu, Elsie Jackson ni adalah salah seorang daripada 3 kawan lelaki Emily tu. Yang pelik dekat sini, korang nak tahu apa? Kenapa polis tak ada siasat 3 kawan lelaki Emily tu? Ni yang part yang pelik guys. Terangan daripada Elsie Jackson macam ni guys Lepas dah sampai dekat rumah Emily, Elsie dengan Emily ni diorang dua-dua dalam keadaan mabuk tau, dan bersetuju untuk melakukan hubungan intim bersama-sama. Tapi disebabkan Elsie ni terlalu mabuk yang jenis khayal tak boleh kontrol punya, dia pun tak semena-mena pergi belasah muka si Emily tu time tengah berhubungan intim. Lepas dia dah separuh sedar daripada mabuk, baru dia perasan yang Emily dah teruk gila kena tibai dengan dia, and dia pun apa lagi terus belah lah untuk selamatkan diri dia daripada kena tahan dengan pihak polis. So selepas beberapa minggu kemudiannya, Elsie ni ada dengar berita yang ada orang lain telah dihukum ke atas jenayah yang dia lakukan kepada Emily tu. So dia pun anggap benda ni adalah satu peluang cerah untuk dia tak terlibat dalam kes ni, and dia buat keputusan untuk mendiamkan diri je lah. Yelah man, ada ke orang dah berak dekat jalan, lepas tu dia nak mengaku dia yang berak. Lagi-lagi bila si Elsie ni dapat tahu yang hukuman yang dikenakan tu berat gila guys, memang terus berdiam diri je lah mamat tu. Jadi nak dipendekkan cerita, dengan bukti pengakuan daripada Elsie Jackson ni, peguam Clarence pergi buat dokumen rayuan yang baru untuk cuba fight balik dalam kes ni. So based on pengakuan daripada Elsie dan juga teman wanita Elsie time tu, mahkamah membenarkan proses pembicaraan semula dilakukan. Okey, untuk saksi dalam kes ni adalah teman wanita Elsie, and teman wanita dia bagi tahu dekat mahkamah pada 16 Ogos 1987, iaitu pada malam Emily dirogol, Elsie memang tak ada dekat rumah time tu, and bila Elsie balik je, dia dalam keadaan separuh mabuk, yang di mana rumah si Elsie ni tak jauh pun daripada rumah Emily. So hasil daripada keterangan teman wanita Elsie, benda tu dah jadi bukti baru dalam kes ni, dan dalam pada masa yang sama, keterangan teman wanita Elsie juga menyokong pengakuan Elsie ke atas kes ni guys. Okay, next. Selepas pengakuan Elsie tu, peguam Elsie dengan kerjasama peguam Clarence take time sampai 2 tahun untuk siapkan dokumen pembelaan and macam-macam lagi dokumen, sebab diorang nak fight betul-betul dalam kes ni. Jadi pada tahun 2015 barulah perbicaraan Clarence versus Emily bermula semula. Lepas kes ni dibuka semula, pihak pendakwa dan peguam bela Clarence pun mulakan diorang punya kerja. Saksi utama kes ni iaitu Emily pun dipanggil semula, dan bila mahkamah tanya dekat Emily sekali lagi, Emily, awak dapat cam tak muka perogol yang merogol awak pada malam kejadian tu? So Emily pun jawab yang dia masih tak dapat cam muka si perogol tu masa kejadian. Dia dapat tahu Clarence yang merogol dia pun hanyalah dalam mimpi sahaja. Alright, lagi satu benda yang menarik, Elsie Jackson tiba-tiba tarik diri sebagai saksi utama untuk kes ni. Kenapa? Satu je jawapan dia. Pada masa tu Elsie ni kan tengah jalani hukuman untuk kes dia tu, dan dia takut kalau dia mengaku dia yang buat, hukuman akan ditambah ke atas diri dia. Walaupun Elsie tarik diri untuk jadi saksi utama, benda ni tak jadi kesan apa-apa pun, tak ada isu pun, sebab Elsie dah pernah bagi keterangan sebelum ni pada tahun 2013 tu, and bila dimatchingkan dengan keterangan Emily sewaktu kejadian, memang ngam lah, memang samalah dia punya jalan cerita dia tu. So berdasarkan daripada bukti macam fingerprint, DNA semua tu, diorang buat kajian semula, diorang test balik semua tu, and result dia memang tak sepadan dengan Clarence langsung. Fingerprint tak sepadan, DNA pun tak sepadan. So benda ni membuktikan yang Clarence ni bukanlah penjenayah yang sebenar, dan akhirnya pada tahun 2016 Clarence dinyatakan sebagai tidak bersalah, dan dia dibebaskan daripada hukuman penjara selama 48 tahun tu. Clarence akhirnya bebas guys, walaupun dia dah duduk dekat dalam penjara almost 28 tahun dan tak ada buat apa-apa kesalahan.
Lepas je Clarence keluar daripada penjara, Clarence buat keputusan untuk buat petition. Petition apa? Petition untuk ganti rugi ke atas kebebasan yang telah diragut daripada diri dia. 28 tahun dalam penjara, man. And kalau korang nak tahu, masa dia mula-mula dia kena penjara tu, dia ada anak kecil, babe. Bila dia keluar je, anak dia dah besar dah, siap dah kahwin lagi, and package dah ada cucu, man. Kena pula lah Clarence ni baik. Dia keluar 2016 kan. 3 tahun sebelum dia keluar, iaitu pada tahun 2013, kerajaan dekat sana baru je luluskan satu akta undang-undang yang di mana akta tu khas untuk individu yang dipenjarakan tapi dia tak bersalah dan dia boleh minta ganti rugi daripada kerajaan. Dan kalau korang nak tahu, Clarence berjaya dapat ganti rugi tu sebanyak 2.3 juta dolar bersamaan dengan 9.33 juta ringgit Malaysia. Korang ingat stop sampai situ je ke kes Clarence ni? Tak, guys. Sehari selepas pengumuman jumlah pampasan yang akan diterima Clarence, Emily ada buat permohonan pada mahkamah untuk menghalang pembayaran pampasan tu kepada Clarence. Sebab apa pula kan? Pasal nak halang pula? Sebabnya si Emily ni masih kuat berpegang bahawa kejadian yang terjadi dekat dia tu dilakukan oleh Clarence Moses L, bukan orang lain. Tapi guys, mahkamah telah menolak permintaan Emily tu dan menganggap kes tu dah settle. Setakat ni belum ada maklum balas daripada pihak Emily terhadap keputusan mahkamah tersebut. Aku tak faham dengan si Emily ni. Aku rasa dia iri hati ke apa ke, dengki ke kan? Orang tu dah meringkuk 28 tahun dalam penjara disebabkan kau punya mimpi yang tak ada bukti berasas tu, tiba-tiba kau nak suruh mahkamah halang daripada bagi pampasan. So, macam mana? Menarik? Dia macam ni. Dia menarik, lepas tu campur pening sikit, guys. Kalau korang nak request apa-apa story, boleh komen dekat bawah. And see you on next video. Bye-bye.